Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Jumu'ah yang bermaksud sesungguhnya kematian itu yang kamu cuba lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Jadi ayat ini, ayat suratul Jumu'ah menceritakan tentang hal kematian yang manusia memang tak dapat nak lari daripadanya. Cubalah lari macam mana pun tetap akan berlaku. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu duduk berada dalam kota yang teguh, yang kokoh, bila Allah Ta'ala sudah takdirkan ajal, tetaplah manusia akan menghadapi saat kematian. Namun demikian, bukanlah kematian yang kita takutkan. Yang penting ialah persiapan-persiapan. Kerana ada hak-hak orang mati yang mesti kita tunaikan. Baik, jadi pada pengajian kita hari ini, kita akan membincangkan beberapa tajuk di dalam Kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun Kitab Al-Azkar ini menghimpunkan zikir-zikir, doa-doa yang banyak, tapi saya memilih satu tajuk berhubung dengan bagaimana adab-adab kita, doa kita, zikir kita di saat kita sakit. Ziarah orang sakit ada adabnya. Kita menghadap orang yang meninggal pun ada adabnya. Kalau boleh tahu doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sendiri bersabda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat", yakni al-maut. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Imam Tirmizi, kitab Imam An-Nasa'i, kitab Imam Ibn Majah dan lainnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat", perbanyakkan olehmu mengingati perkara yang memutuskan keseronokan, iaitulah al-maut. Jadi kita ni seronok cari duit, seronok dipanggil makan minum. Jadi ada satu benda yang memutuskan keseronokan kita ialah al-maut, menyebut hal kematian. Kan itulah menyebut hal kematian ini perkara yang disunatkan. Baik, para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi dalam kitab Al-Azkar yang akan kita bincangkan ini, yang pertama yang kita nak bincangkan, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, sunat bertanyakan khabar berita pesakit kepada keluarganya dan juga kepada pesakit itu sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menziarahi baginda yang sedang uzur, keuzuran yang membawa kepada wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana rumah baginda tu tidaklah besar, maka tidak semua sahabat diizinkan untuk masuk ziarah Rasul. Maka Sayyidina Ali ni kita maklum adalah menantu Rasul, kerana Fatimah Zahra adalah puteri kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ni adalah menantu Rasul, suami kepada Sayyidatina Fatimah.
Kata Abdullah bin Abbas, satu hari setelah Sayyidina Ali keluar daripada ziarah Rasul, maka para sahabat bertanya, wahai Abu Al-Hasan, wahai Abu Hasan, ini gelaran pada Sayyidina Ali. Mereka tanya, wahai Abu Hasan, bagaimanakah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu jawab Sayyidina Ali, alhamdulillah, baginda semakin sembuh. Jadi daripada hadis ini, kata Imam Nawawi, bagi kita yang tidak dapat menziarahi orang yang sakit, sahabat yang sakit, jiran yang sakit, boleh bertanyakan khabar, berita kepada ahli keluarga mereka, keluarga yang hampir kerabat-kerabatnya, tanyakan khabar, berita. Itu juga sebahagian daripada sunnah Rasul yang mulia. Itu yang pertama. Adab yang kedua diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi, ialah selain kita bertanyakan khabar, ialah kita juga disunatkan waktu menziarahi orang yang sakit itu membacakan beberapa doa, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beradu, nak tidur, baginda akan mengamalkan membaca 3 kul. Pertama surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai habis. Kedua surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Ketiga qul a'udzu birabbin nas sampai habis. 3 surah tu dibaca. Kata Sayyidatina Aisyah, kemudian Rasulullah akan meniupkan di kedua telapak tangan baginda dan Rasulullah akan sapukan ke seluruh tubuh baginda. Ini amalan baginda Rasul sebelum tidur. Ya. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah, di saat baginda sudah uzur, bila Rasulullah sudah uzur, kata Sayyidatina Aisyah, baginda suruh saya melakukannya yang demikian itu kepada tubuh Rasul. Jadi Rasulullah, apa amalan Nabi sebelum tidur, tuan-tuan ya? Amalan Nabi sebelum tidur baca 3 kul. Jangan baca kul dah, baca qul huwallah sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Fayanfukhu, ditiupkan, ataupun ditiupkan dengan sedikit air, gitu. Itu namanya yanfukh, nafatha, fayanfuthu nafas, itu tiup dengan sedikit air yang keluar. Jangan keluar banyak-banyak, tu berkahak namanya. Jadi tiup, Nabi sapukan daripada kepala tubuh Nabi sampailah mana tangan yang terjangkau, dilakukan oleh Rasulullah 3 kali. Di tubuh bahagian hadapan ya, tak payahlah sampai ke belakang, tak payah. Bahagian depan tubuh, dan Nabi buat sebanyak 3 kali. Kata Sayyidatina Aisyah, bila Rasulullah sudah uzur, baginda Rasul menyuruh kepada Sayyidatina Aisyah berbuat demikian. Jadi ini sebagai minta berlindung daripada gangguan syaitan. Kita ni kan ada musuh yang namanya syaitan, yang nak menyesatkan, apatah lagi di saat sakit. Memang syaitan ni dia tak pernah putus asa nak menyesatkan manusia. Jadi Sayyidatina Aisyah buat demikian. Pada riwayat yang lain disebutkan dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari, disebutkan bahawa Nabi SAW meniupkan untuk dirinya. Nabi buat sendiri masa sihat. Ketika uzur, Aisyah berkata, ketika baginda semakin uzur, sayalah yang meniupkan doa-doa tersebut. Kata Aisyah, saya tiupkan di tapak tangan Nabi. Aisyah baca, kemudian tiup di tapak tangan Nabi. Kemudian Aisyah gerakkan tangan Nabi untuk menyapu
tubuh badan Nabi. Dia sepatutnya kita kalau merawat orang sakit itu, isteri yang sakit ke, suami tiup di tangan suami, sapukan di tubuh isteri. Kalau suami yang sakit, isteri bacakan 3 kul itu, tiupkan di tapak tangan isteri, sapukan di tubuh suami. Tapi Aisyah tak buat gitu, kata Aisyah, kerana kedua tapak tangan Nabi itu lebih berkat. Jadi Aisyah gunakan tapak tangan Rasul untuk menyapu. Cuma Aisyah bacakan 3 kul itu, Aisyah tiupkan di tapak tangan Rasul, kerana kata Sayyidatina Aisyah, kedua tapak tangan Rasul itu lebih berkat. Jadi itu cara kita. Ini mustahak tuan-tuan belajar dan faham hadis Nabi ni. Pertama, nak mengamalkan sunnah. Yang kedua, kita ni waktu sakit ni banyak gangguan-gangguan syaitan. Memang syaitan nak menyesatkan kita. Syaitan dah janji pada Allah nak menyesatkan anak cucu Adam ini. Yang ketiganya, kita belajar ni, dengar ceramah ni, selain kita dapat amalkan supaya suami isteri jangan bersangka-sangka. Ini bila suami nak bacakan pada isteri yang sakit, dah isteri buruk sangka, ni nak suruh mati ke, nak kahwin lain ke. Jadi dah buruk sangka, padahal itu sunnah Rasul. Suami nak sapukan pada tubuh isteri yang sakit, isteri pula marah. Isteri pula nak sapu pula, tiupkan 3 kul, nak sapu di tubuh suami. Suami menepis-nepis, ni awak nak jampi saya. Dituduhnya pula isteri nak sihir dia pula. Ini kerana tidak memahami kemuliaan sunnah Nabi SAW, ya. Itu sunnah yang mulia. Kita ni minta berlindung daripada gangguan syaitan, minta pada Allah lindung kita daripada gangguan syaitan di masa sihat, apatah lagi di masa uzur. Itu yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ini doa Rasul, simple dia tuan-tuan, ya. Jangan pandang remeh 3 kul itu. Malah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu dipanggil muawwidzatain, 2 surah pelindung. 3 kul ini, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ini dipanggil muawwidzat, surah-surah pelindung. Kita ni disuruh banyak mohon Allah lindung kita. Kerana gangguan-gangguan itulah menyebabkan ada orang yang mati dalam su'ul khatimah. Kerana waktu sakit tak minta Allah lindung daripada bisikan-bisikan syaitan. Ini berlaku pada setengah-setengah manusia. Hanya kita minta Allah lindung kita, ya. Ini nak mengamalkan sunnah yang mulia. Dan apa yang menarik di dalam hadis ini, ialah ketika uzurnya Rasulullah yang membawa kepada wafat Nabi. Waktu itu kita maklum baginda sudah berusia 63 tahun. Dan Sayyidatina Aisyah ketika itu berusia 20-an. Tonton lihat bagaimana mesranya isteri Rasul yang muda, semuda Sayyidatina Aisyah 20-an, tapi tetap setia menjaga suami yang uzur. Ini yang payah nak cari tuan-tuan, ya. Betullah kalau tuan-tuan nak cari isteri yang muda, carilah yang macam Aisyah. Cari macam Sayyidatina Aisyah. Waktu senang bersama, waktu susah pun bersama. Ini kadang-kadang yang muda-muda ni, waktu senang je nak bersama. Dah tua-tua, marah waktu susah, marahnya waktu sakit, dimarahnya suami yang tua tu. Nak bagi atas riba pun marah. Mengada-ngada. Sedangkan kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu wafat di atas riba Sayyidatina Aisyah. Ya, di atas riba Sayyidatina Aisyah, dipangku oleh Sayyidatina Aisyah. Batu kita ni kalau nak cari yang muda, cari yang seperti Sayyidatina Aisyah, yang sanggup menjaga sampai akhir usia. Sekian dimaklumkan tu. Ini bukan tukar tajuk, lari tajuk. Baik, balik pada tajuk kita, ya. Balik pada tajuk kita.
Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa baginda ketika sakit membacakan muawwizat untuk dirinya. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uzur Nabi membaca muawwizat. Muawwizat ini ialah surah pelindung. Antaranya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas untuk dirinya, dan kemudian baginda meniupkan di kedua telapak tangan dan disapukan di tubuh. Kata Az-Zuhri ini seorang daripada perawi hadis ini, ketika ditanya bagaimanakah cara meniupkannya, nak tiup tu macam mana caranya, lalu Az-Zuhri menerangkan baginda meniup kedua-dua tapak tangan baginda dan mengusapkan keduanya ke wajah. Tiup ini dipanggil dengan cara bukan saja hembus begitu, tapi dengan sedikit air yang keluar. Begitu. Rembas ya. Baik, itu kaedah adab yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang yang menjaga dan merawat orang yang sakit ketika mereka uzur. Ini waktu nak tidur tetap diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ulang kembali kata Sayyidatina Aisyah, bila uzur baginda, sakit baginda sudah bertambah, maka Sayyidatina Aisyah lah menolong baginda untuk melindung diri baginda dari minta Allah lindung daripada gangguan syaitan itu. Seterusnya kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim dan kitab Sunan Abi Daud dan selainnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang mengadu kepada baginda tentang sesuatu penyakit, ataupun mereka ni ditimpa sakit, luka, cedera, mengadu pada Nabi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang tersebut letakkan jari. Kemudian Sufyan bin Uyainah, perawi hadis ini, jari ini diletakkan dengan telunjuk ni atas tanah, kemudian diangkat, diletakkan di tempat sakit sambil membaca Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ini dipanggil ruqyah Rasul, jampi yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni tangan kita, ni jari kita, ni jari yang kanan, letakkan di tanah, kemudian diangkat jari itu, letak tempat sakit sambil baca Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Nanti kalau ada dalam skrin ini, tuan-tuan boleh sama-sama baca. Baca dan amalkan. Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Maknanya, Bismillah dengan nama Allah, turbatu ardina, debu tanah kami, bumi kami ini, biriqati ba'dina, dengan ludah sebahagian kami, yushfa bihi saqimuna, dengannya orang sakit di kalangan kami sembuh, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Baik, ini kita berubat dengan meletakkan tangan kita, jari kita, jari telunjuknya di tanah. Di sinilah ulama membahaskan adakah tanah yang dimaksudkan dalam hadis ini hanya tanah Madinah ataupun mana-mana tanah.
Maka sebilangan ulama mengatakan tanah yang dimaksudkan ini ialah mana-mana tanah sekalipun boleh kita jadikan sebagai ubat. Mana-mana tanah. Walaupun sebahagian yang lain mengatakan Nabi menyebutkan dengan nama Allah tanah bumi ini merujuk kepada bumi Madinah semata-mata. Dia kata bumi Madinah sajalah, kerana Madinah itu memang debu-debunya adalah debu suci, debu yang menjadi obat. Dia ada dua kan, bumi yang mulia di sisi Allah. Pertama bumi Makkah, kedua bumi Madinah. Jadi sebilangan ulama hanya mengkhususkan doa ini untuk bumi Madinah saja. Tetapi sebahagian yang lain kata tidak. Mana-mana bumi, mana-mana tanah boleh kita letakkan jari untuk kita jadikan obat tadi. Letakkan jari tadi di tanah, kemudian angkat jari itu, diludahkan sedikit, diletakkan di tempat sakit, baca doa ini. Tapi ingat di hujung itu disebutkan biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Bukan kita yang berkuasa, bukan tanah yang berkuasa, Allah. Tanah itu hanya sebab musabab aja. Ya. Jangan pula kata khurafat, syirik, tidak. Macam tuan-tuan makan obat lah, makan pil. Orang kampung kadang-kadang kalau kena demam campak, apa cara mereka merawat orang demam campak? Caranya dia ambil daun semambu, direndam, dimandikan. Adakah khurafat? Itu bukan khurafat, itu namanya mujarabat. Mujarabat, hasil kajian, pengalaman. Begitulah tanah ini, hasil daripada tunjuk ajar Rasul. Maka itulah kadang-kala tanah boleh menjadi obat untuk mengelak sihir, mengubat sihir tanah ni. Ya, saya teringat dulu masa belajar di Kelantan, di Pondok Kelantan. Ada di Bandar Kota Baru masa tu ada satu orang buat pertunjukan ilmu kebal. Dia hulur, dia bagi keris tu. Dia kata tikam saya ni ada ilmu kebal. Dia pun hiris keris tu di tangan dia. Dia kata taklud. Jadi dia minta orang tikam dia. Siapa boleh tikam dia, dia nak bagi duit. Saya teringat dalam ramai-ramai itu datang seorang pakcik, orang tua ni, berpengalaman ni. Dia ambil keris tu, dicocoknya di tanah. Kata bomoh tu, macam ni tak boleh. Macam ni tak boleh. Rupanya antara pelemah sihir itu ialah tanah sendiri. Di sinilah kita diajar, orang perempuan, orang laki-laki, kita ni kadang-kadang disihir dengan rambut-rambut yang ada di tubuh kita, yang dikunting, yang dipotong. Ada ketikanya disihir dengan apa yang ada di tubuh kita, bulu romong, apa lagi tuan-tuan, kuku, bulu kening, rambut kita ni. Kadang-kadang peluh di badan itu, peluh di badan melekat di baju, kadang boleh diambil untuk dijadikan sihir. Ya, maka itulah diajar pada orang perempuan kita ni, kalau sudah potong rambut, sudah potong kuku, apa nak dibuat? Dibuang di tanah, ditanam di tanah, untuk melemahkan sihir. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah disihir dengan diambil rambut baginda. Kisahnya panjang. Antara sebab turun surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, antara sebab turun kedua ayat ini ialah satu hari seorang anak muda Yahudi, dia berkhidmat menyisir rambut Nabi. Dia bagi khidmat sisir rambut Nabi.
Jadi ada rambut Nabi yang tertanggal diambilnya. Rambut Rasul tertanggal, disikat itu diambil dibawanya kepada seorang dukun Yahudi bernama Labib bin A'sam. Labib bin A'sam ni lah menyihir Rasul, sihirnya Rasul dengan rambut yang ada pada bagian rambut yang tertanggal tu. Sebab tu kita hati-hati dengan rambut, kuku, terutamanya orang perempuan hari ni. Saya pesanlah, banyak budak-budak duduk di hostel, di asrama pelajar ni kena histeria. Ikut dipanggil orang balik, laki-laki balik. Rupanya setengah mereka tak menjaga dipanggil bahagian-bahagian tubuh, antaranya ialah darah-darah kotor yang ada di pad itu. Sebab tu dipanggil apa kita panggil tu, stay free ke pad itu. Orang perempuan kan, sebelum nak dibuang, dibasuh dulu darah-darah tu, dibasuh darah, dibersihkan, barulah dibuang. Jangan buang terus, nanti akan darah-darah tu dijilat oleh jin, digunakan untuk sihir dan sebagainya. Jadi kita ni berhati-hati. Pengalaman telah mengajar kita supaya berhati-hati. Ini tuan-tuan, terutamanya ibu ayah, kakak-kakak, ibu-ibu ni. Ini kena menjagalah keluarga kita. Ini dalam bab kita sebutkan, dalam bab bagaimana merawat orang yang sakit. Tak semesti nak mengharapkan ustaz-ustaz je, bomoh-bomoh je. Tak, kita sendiri sebagai ibu, ayah, abang, kakak, adik pun kena ada pelindung-pelindung ni. Jadi dalam hadis ini, hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, disebut dalam kitab Sunan Abi Daud dan yang lain-lainnya. Bagaimana kata Sayyidina Aisyah, begitulah bila orang datang mengadu pada Rasul, mereka sakit ini, luka begini, Nabi menyuruh mereka, ni jari telunjuk kita yang kanan, jari telunjuk kita ni letakkan di tanah, kemudian diangkat, diludahkan sedikit, diletakkan tempat sakit, bacalah doa ini, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Nanti insyaAllah kita harapkan supaya dibuat teks untuk dibacakan. Kalau boleh menghafal tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan hafal. Ini namanya apa tadi? Ruqyah Rasul, jampi doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dapat saya bincangkan. Inilah namanya pusaka Rasul. Kita ni kalau sebut pusaka, pakat berebut, sanggup berkelahi nak rebut pusaka. Ini pusaka Rasul ni. Berebutlah tak apa, amalkanlah tak mengapa. Jangan sibuk berebutkan harta yang ditinggal. Kita lupa nak mengebut sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini untuk pengajian kita siri yang pertama dalam kitab Al-Azkar. Ini bab yang ke-8. Ini bab yang ke-8, bab berhubung dengan bagaimana adab-adab, doa-doa kita menghadapi musibah, kesakitan, kematian. Jadi apa yang dapat kita simpulkan, yang pertama daripada pengajian hari ini, yang pertama antara sunnah yang mulia ialah membanyakkan menyebutkan hal-hal kematian. Yang kedua yang telah kita bincangkan dalam kitab ini ialah kalau sekiranya kita tidak berkesempatan untuk bertemu dengan pesakit-pesakit, sunat kita bertanyakan khabar berita kepada ahli keluarga mereka. Yang tiganya, kalau kita berpeluang menjaga orang sakit dari kalangan ahli keluarga, suami atau isteri atau anak, lindungilah mereka dengan muawwidzat, surah-surah pelindung yang telah diajarkan oleh Rasul. Antaranya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa sihat dan apa yang telah disuruh oleh baginda kepada Sayyidatina Aisyah untuk melakukannya.
Yang seterusnya, pengajaran yang dapat kita ambil kesimpulannya di sini ialah selain kita berlindung dengan muawwizat, surah-surah pelindung, Rasulullah juga mengajar untuk mengubat doa diri kita dengan doa-doa dan disertakan dengan meletakkan jari di tanah dan di tempat yang sakit itu. Jadi itu yang dapat kita bincangkan untuk siri yang pertama ini. InsyaAllah kita bertemu kembali pada siri-siri yang seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.